Hi guys, welcome to my channel. Selamat datang ke channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baru-baru ni aku tengok banyak video-video viral mengenai kes adik Bella lah, kan? So aku pun rasa ingin tahulah sebab kes melibatkan kanak-kanak Down syndrome ataupun kanak-kanak special yang didera, kan? Tak payah sebut kanak-kanak special lah. Sedangkan kanak-kanak biasa didera pun kita rasa sakit hati, betul. Ini kan pula kanak-kanak yang special, bertambah-tambahlah sakit hati. Dan rakyat Malaysia pula, kebanyakan antara kita ni, kebanyakan lah rakyat Malaysia ni prihatin orangnya. Itulah yang menjadikan isu ni viral. So banyak version-version yang aku dengar cerita mengenai adik Bella ni lah, yang dapat aku konkludkan jalan cerita dia lebih kurang sebenarnya mula-mula adik Bella ni dijumpai di sekitar KL, dan dia ni didapati anak yatim piatu lah. Okay, kalau tak silap aku umur dalam 7 tahun macam tu kot. Lepas tu Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM letakkan adik Bella ni di Rumah Sinar Harapan. Sampailah dia dijaga di Rumah Sinar Harapan sampai umur 12 tahun. And then dia dibawa ke mahkamah untuk menyambung penjagaan lah. Di mana dekat mahkamah ni dikatakan Siti Bainon, iaitu pengasas kepada rumah bonda, berada di situ di atas urusan-urusan tertentu. Ternampak adik Bella dan dia minat untuk jaga adik Bella katanya. And then dia meminta kebenaran mahkamah untuk jaga adik Bella, dan setelah mendapat kebenaran penjagaan, dia pun bawa adik Bella ke rumah bonda. Antara info yang aku dapat, dia dijaga daripada Julai sampai Oktober lah 2020. And then dikatakan pula setelah itu dia dibawa ke rumah ataupun adik Bella ni telah dibawa ke kondominium milik Siti Bainon. Dan start daripada situ, sukarelawan ataupun penjaga dekat rumah bonda dah tak tahu apa-apa maklumat lagi dah pasal adik Bella. Okey, sehinggalah dikatakan juga sekali lagi Siti Bainon terkena COVID. Okey, bila terkena COVID adalah sukarelawan datang ke rumah dia nak buat simakan lah, apa tu aku tak tahulah kan. Dan ternampak pula adik Bella ni dah kurus. Dulu datang-datang masuk comel, gebu. Tapi sampai tengok lagi sekali, jumpa lagi sekali, dah kurus kering. Bukan setakat kurus kering, yang menyayat hati, yang menyakitkan hatinya adalah dia dijumpai dengan badan penuh lecur, luka-luka yang dah bernanah, kesan-kesan lebam, kesan terbakar. Di situlah kantornya dan jadilah isunya adik Bella ni, kan? Okey, dan juga terdapat saksi di mana saksi itu bagi tahu adik Bella ni sebenarnya dah didera. Contoh-contoh antara yang didera kan, dia rotan dengan hanger berkali-kali, dia dipaksa berdiri menghadap dinding, kan? Memang benda tu sebenarnya kalau ikut kita ada benda tu adalah ada punya pelajaran dia lah. Macam kita nak train budak supaya kadang ada budak kita panggil apa lupa lah nama dia, tantrum kan. Kita nak bagi dia faham, nak bagi dia cool down, macam hukuman lah. Tetapi yang berlaku kat adik Bella melampau. Dia kena diri menghadap dinding daripada pagi sampai ke malam. Itu bukan hukuman, tu bodoh nama dia. Okey. Ni yang aku dapat info lah kan. Okey, selain daripada tu juga dia kena dicurahkan air panas. Ibarat macam dia dimandikan dengan air panas menggelegak tu. Bukan air panas shower yang kau pergi mandi sedap-sedap time sejuk, masuk bilik mandi tu kau shower kan, itu memang sedap. Ini air panas mendidih, sedap. Mana sedap. Lepas tu yang teruknya tu, yang menjijikkan tu, saksi pun bagi tahu dia kena makan cili semata bro. Kau makan cili dengan nasi memang sedap, tapi ni makan cili je. Memang ada golongan yang suka makan cili, memang hantu cili, hantu pedasnya, tu tak ada hal.
Tapi adik Bella ni bukannya nak, dia dipaksa. Dan yang paling teruk, dikatakan, saksi kata dia dipaksa makan tai, makan najis sendiri. Teruk tak teruk? So, bila jadi kes macam ni, timbullah pelbagai persoalan mengenai isu adik Bella yang perlu dirungkaikan dan diberitahu kepada rakyat. Yang pertama, kenapa adik Bella dibawa secara berasingan ke rumah Siti Bainon? Jikalau betul benda itu berlaku, kenapa? Apa tujuan sebenarnya Siti Bainon membawa adik Bella ke rumah peribadi beliau? Nak cakap beliau pun macam hormat sangat lah pula kan. Tak apalah, kita pun manusia juga kan. Kenapa dibawa ke rumah peribadi, tak dijaga bersama anak-anak special yang lain dekat rumah bonda? Kan? Persoalan dia tu, kenapa? Kenapa kau pilih Bella bawa ke rumah kau? Lepas tu tak ada apa-apa berita. And then betul-betul tahu-tahu dah didera. Soalan pertama. Persoalan kedua, kenapa dijumpai dalam keadaan teruk? Kenapa berlaku begitu dan berlaku di rumah? Kenapa? Let's say lah OKT ni kata, orang kena tuduh kata, kau tak bersalah, kau tak buat semua tu. Tunjukkan siapa yang buat dan kenapa dia buat. Dan yang paling pelik, benda berlaku kat rumah. Mustahil owner rumah tak tahu. Betul? Kalau kau kata orang lain buat, contohlah orang lain yang buat, kenapa owner rumah tak ambil tindakan dekat orang tu? Ataupun sebab kita tak tahu apa masalah yang berlaku sebenarnya. Sebab benda-benda ni semua boleh dikatakan on one side kan. So on the other side, OKT punya side, kita cerita sebenar tu masih samar-samar, masih dalam siasatan kan. Sebab perkara pun masih dalam perbicaraan dekat mahkamah kan. So kenapa Kenapa benda tu berlaku dekat rumah? Apa tujuan dia? Apa tujuan penderaan tu berlaku? Ataupun adakah adik Bella nak makan tahi sendiri, sukarela, nak makan cili sendiri, nak pergi dapur panaskan air tuang kat diri sendiri, ataupun saja-saja nak pergi menghadap dinding daripada pagi sampai ke malam atas sukarela sendiri? So far aku rasa tak pernah lagi jumpa orang Down syndrome, orang yang ada masalah mental nak buat benda-benda bodoh ni sendirilah. Especially kanak-kanak. Kan? So di mana logiknya? Atas apa alasan benda tu berlaku? Kalau kata budak tu buat sini, atas apa logik dia? Ada CCTV kat rumah? Tak ada. Kalau tak ada macam mana? Boleh je cakap macam-macam kan. So sebenarnya kenapa, persoalan rakyat Malaysia nak tahu sekarang ni, kenapa benda ni berlaku? Kenapa? Apa tujuan dia? Adakah OKT ada masalah mental? Dia tengok cerita Saw banyak sangat? Dia suka cari dark web yang menjadikan dia nak buat dekat kanak-kanak tu dan dia rasa seronok? Macam tu dia boleh dikategorikan sebagai first class criminal kan? Penjenayah yang berbahaya. Mungkin ini persoalan sahaja, bukanlah satu assuming ataupun tuduhan. Ini hanyalah andaian saja. Macam-macam boleh jadi. Sebab kita nak tahu kenapa, apa tujuan buat macam tu. Adakah dia berkaitan dengan rumah bonda ke? Kenapa? Kalau Bella didera, kenapa? Apa yang Bella buat sampai dia didera sebegitu rupa? Itu pun kita kena tahu juga. Seteruk mana perangai Bella sehingga dia dibuat sebegitu rupa? Kalau rasa kau tak boleh jaga, kenapa tak pulang balik? Pergi kat mahkamah, minta nak pulangkan dekat Jabatan Kebajikan. Kenapa kena dera? Bila kau dera, apa dapat? Itu je nak tahu, apa dapat?
Kan sebab OKT diwakili oleh 10 lawyer yang sangat-sangat bijak pandai. Kenapa aku kata bijak pandai? Sebab mereka lawyer. Nak dapatkan title lawyer, dia kena tahulah hukum-hukum undang-undang dalam Malaysia, hukum kanun semua kan, kena hafal kan. Bukan senang nak hafal tu, macam-macam ada buku tebal tu nak hafal tu. Sedangkan kalau kau ambil satu buku akta kilang dan jentera pun tebal macam ni, nak hafal pun sakit kepala. Ini kan pula kau belajar undang-undang, maknanya mereka cerdik pandai kan. So dikatakan juga, dengar-dengar cerita lah, 10 lawyer ni free je, tak ada minta duit dekat Siti Bainon. Boleh percaya ke? Kalau dia kata, kalau dia yang mewakili adik Bella tu dia free of charge, mungkin aku boleh percaya lah kan. Sebab adik Bella confirm tak ada duit punya, anak yatim. Tetapi bila dikatakan 10 orang pula tu, dahsyat. Bukan kaling-kaling punya kes tau. 10 lawyer menawarkan diri tanpa cas. Logik ke? Yang dia tak nak cas ni pula orang ada kondo dan sebagainya kan. Bukan apa? Bukan orang susah. Kalau orang susah tak ada kondo, duduk kat rumah awam. Ni orang senang kan. Apa tujuan? Apa cerita di sebaliknya? Tu yang buat rakyat Malaysia marah. Dan itu juga, perkara macam ni juga sebenarnya telah menyusahkan pusat-pusat kebajikan yang menjaga anak-anak orang kurang upaya, OKU ataupun anak-anak special ni lah kan, anak-anak istimewa ni kan. Menyusahkan pusat kebajikan yang nak menunaikan tanggungjawab dengan betul. Confirm lepas ni akan jadi lebih strict. So yang nak buat kerja betul-betul, yang dapat dana daripada orang awam, yang cari dana untuk betul-betul maslahat kepada anak-anak ni, jadi sakit kepala lah disebabkan kesalahan orang macam ni. So kita bukan setakat nak tindakan undang-undang saja kan diambil ke atas pesalah dan pendera tu sendiri. Kita nak benda ni jadikan contoh kepada pendera-pendera kat luar yang sana. Pendera-pendera kat luar sana tu, sorry lah telefon jatuh pula. Pendera-pendera kat luar sana tu, kita nak suruh dia orang tengok, ni jadi kalau kau buat budak-budak ni macam ni. Sebab aku percaya bukan setakat adik Bella ni je kena dera. Ramai lagi kat luar yang kita tak tahu kena dera. Tak payah sebutlah pasal anak istimewa Down syndrome ke apa ke. Sepatutnya benda ni anak-anak yang tak istimewa pun, anak-anak normal pun tak diperlakukan sedemikian. Betul. Terima kasih juga, aku personally respect lah, dan terima kasih kepada Cik Puan Kefida dan juga Tengku Mahkota Johor sebab sudi untuk membantu adik Bella dalam menyelesaikan kes ni. Okay, apa-apa pun kita kena sentiasa ikutilah kes ni. #Justice for Adik Bella. Okay guys. Okay, apa-apa pun aku ucapkan semoga adik Bella diberi keadilan yang secukup dan sepatutnya lah kan. Okay, apa-apa pun itu sajalah aku nak borak hari ni. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe guys. Okay, Assalamualaikum. Bye.